Anil Barra' bin Azib radhiyallahu anhu qala kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar fantahayna ila al-qabri wa lamma yulhad fajala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna hawlah ka'anna ala ru'usina at-tayr. Daripada Barra' bin Azib radhiyallahu anhu katanya, Barra' bin Azib ni kisah dia tidaklah meluas seperti mana kisah-kisah para sahabat yang menjadi perawi hadis yang kita baca hadis-hadis yang sebelum ni, seperti mana Anas bin Malik, Abu Hurairah, Aisyah sendiri. Cuma untuk kita nak nampak watak Barra' bin Azib ni, dia sahabat di kalangan junior lah, seakatan dengan Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Ni level-level dia. Cuma sahabat-sahabat yang kecil di zaman tu, kita nak nampak nilai mereka. Disebut bila berlakunya peperangan Badar, peperangan Uhud, mereka ni kadang-kadang nama mereka tak terpilih. Dan tak terpilih kerana faktor usia tu, kerana masih budak dan Nabi tak senaraikan lah. Maknanya di situ mempunyai alasan yang kukuh, tak keluar untuk berjihad kerana umur tu. Tapi kadang-kadang mereka ni bila rasa tak terpilih, tapi oleh kerana nak pergi juga, nak menyertai juga tentera Islam walaupun kecil, kadang-kadang mereka ni bergusti di hadapan Nabi. Maksud bergusti tu duk main tunjuk kuat lah, supaya bila dapat seruan untuk berjihad selepas daripada tu, mungkin nama-nama mereka adalah di dalam kepala Nabi SAW. Dan nak cerita nilai untuk pergi berjihad tu, kesungguhan sampai ke tahap tu. Padahal kalau nak dikira alasan yang kukuh kerana faktor umur, Nabi tak suruh, tak apalah. Kalau kita mujurlah. Berperang. Perang ni bayar dengan nyawa apa semua, banyak benda. Ini tapi nilai para sahabat. Barra' bin Azib di kalangan mereka ni lah. Abdullah bin Umar apa semua. Kalau kita biarlah situasi keadaan sekarang ni, tak ada lah siapa nak berperang, nak perang siapa dia. Agama tak terancam pun. Tapi rasanya kalau ada seruan itu, rasanya hak muda suruh hak veteran pergi, hak veteran suruh hak muda lah. Alasan masing-masing kukuh yang penting biar tak pergi. Orang veteran kata hak muda lah pergi berperang, tenaga banyak. Kita hak tua nak pergi ni nak buat apa? Hak muda kata hak veteran lah pergi, dia puas hidup dah, kita ni banyak benda lagi. Duk main tolak begitulah. Saya ingat masa tu sekolah rendah lagi kot, darjah 5, darjah 6, tak berapa ingat lah. Tapi ingatlah kisah tu. Masa tu Bosnia Herzegovina diserang oleh Serbia, dizalimi oleh pihak Serbia lah. Dan rasanya berita dunia jam 10, Farid Ismi kalau tengok waktu tu 10 minit pada duk lapor benda tu lah, peristiwa di Bosnia, umat Islam disembelih macam-macam lah. Cumanya bila keadaan dah reda sedikit, PBB minta semua negara-negara dunia ni menghantar tentera pengaman, dan Malaysia tak terkecuali. Sebab saya tahu benda ni kerana abang sulung tu askar. Jadi untuk selection, buat pemilihan orang yang perlu kena bertugas di sana. Jadi dekat-dekat nak pemilihan tu, ramailah di kampung-kampung mak ayah yang anak jadi askar ni buat solat hajat. Buat solat hajat. Dulu style solat hajat ni pula dia tak macam kita mungkin hari ni. Biasa kalau ada hajat, tahlil ke apa semua, kita serah pada masjid buat. Dulu berebut jemaah supaya mari ke rumah kat kampung-kampung ni. Kalau bertembung 2-3 buah rumah, bagilah. Bagi. Jadi berebut tu imam. Solat hajat buat seretak, rumah ni pun buat juga, mak ayah ni pun buat juga. Nak ceritanya buat solat hajat tu
bagi tahu kat imam supaya anak saya tak terpilih lah ustaz. Kalau terpilih bimbang tengok berita-berita hodok semelih apa semua, semelih orang apa semua, kena tembok apa. Mana buat solat hajat semata-mata supaya tak terpilih. Alhamdulillah tak terpilih, Allah Taala makbul. Jadi hak pergi bila habis 3 bulan geng hak pertama pergi balik, tukar hak kedua pula. Tengok-tengok hak pergi ni boleh allowance khusus. Boleh bagi ke mak ayah baki rumah pula. Boleh baki rumah waktu tu. Allowance ni. Jadi hak tak terpilih pula tu rasa menyesal pula. Kalau pergi balik sehat-sehat molek orang lain tak ada apa-apa pun. Balik huduh-huduh tu boleh juga, duit-duit lebih mungkin. Tapi nak cerita nilai para sahabat tu, walaupun punya alasan yang kukuh tak terpilih, kadang-kadang mereka tunjuk hebat dan tunjuk gagah kuat di hadapan Rasulullah, supaya bila ada seruan jihad selepas pada tu, nama-nama mereka ni ada di dalam kepala Nabi SAW. Jadi Barra' bin Azib di kalangan mereka. Dan rasanya lah, saya tak pasti dan tak sempat nak rujuk, rasanya waktu peristiwa Allah Ta'ala perintah kepada baginda supaya tukar kiblat, turunnya ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, waktu Nabi tengah semayang menghadap ke Baitul Maqdis, dan diperintah supaya menghadap pula ke Masjidil Haram, ke Kaabah. Dan rasanya Barra' bin Azib ada bersama dengan Nabi, menjadi jemaah lah pada waktu tu. Boleh cek balik, rasanya Barra' bin Azib itu ada. Jadi kata Barra' bin Azib, kami kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Satu hari di kalangan Ansar, ada seorang di kalangan Ansar ni meninggal, mati. Sahabat yang berasal Madinah lah, jadi mati. Bila dia ni meninggal, maka Barra' kata, aku dan para sahabat yang lain bersama dengan Rasulullah mengiringi jenazah ni. Jadi hantar jenazah ni pergi ke kubur. Fantahaina ilal qabri wa lamma yulhad. Bila mana sampai ke kubur, kami uruhlah jenazah ni. Selepas pada tanah siap apa semua, kemudian selepas daripada tu kami keluar sedikit bersama dengan Rasulullah. Maka bila berada di situ, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Barra' bin Azib kata Nabi pun duduk. Bila selesai dah tanam jenazah di kalangan Ansar tadi, habis semua dah, jadi kami pun berangkat sedikit. Kemudian selepas daripada tu Barra' kata Nabi ni duduk. Bila Nabi duduk, wajalasna haulah, kami pun duduklah. Kami di kalangan para sahabat ni duduk dia. Dan kami duduk di hadapan Rasulullah ka'anna ala ru'usina at-tayr, seperti mana burung duduk di atas kepala. Di sini Barra' nak menceritakan kepada kita disiplin di kalangan para sahabat waktu duduk di hadapan Nabi ni. Dalam sebahagian keadaan, kadang-kadang kami ni duduk secara tetap, maknanya disiplin itulah. Seperti mana seekor burung ni duduk di atas kepala. Maksudnya kalau kita nak bayang, mungkin kita duduk, burung ni menginggat atas kepala, tak nak bagi burung ni lari, kita duduk macam mana? Kerah begitulah. Mungkin kalau gatal sikit-sikit atas belakang tak bergagu dah kot. Kalau duduk bergerak sikit-sikit ni burung lari pula. Maka Barra' bin Azib kata Nabi duduk, kami pun duduk. Cara kami duduk depan Rasulullah tu seumpama seperti mana burung duduk di atas kepala. Dan ini dah kebanyakan disebut adab dan disiplin mereka di hadapan Rasulullah. Pada kuliah yang lepas kita cerita kisah Amr bin Al-As. Amr bin Al-As pun dia kata, kalau ditanya kepada aku tentang bagaimana raut wajah baginda secara detail, aku tak boleh cerita, kata Amr bin Al-As. Walaupun aku bersahabat dengan baginda, pernah duduk dengan baginda, aku nak cerita wajah baginda secara detail, tak boleh nak cerita, kata dia. Sebab ketika mana bersahabat dengan baginda, waktu aku berhadapan dengan Nabi, aku duduk dengan Nabi, aku tunduk pandangan aku, kerana terlalu hormat dan kasih kepada Nabi SAW. Cerita rekah-rekah begitu bolehlah. Nak cerita secara detail tentang hidung Nabi macam mana, pipi Nabi macam mana, mata Nabi macam mana, aku tak boleh cerita, kata Amr.
Mungkin boleh kita tanya sebahagian orang lain. Tapi aku tak boleh. Kerana aku waktu duduk di depan Nabi, aku tunduk pandangan aku. Kerana terlalu hormat dan kasih kepada Nabi SAW. Dalam hadis yang kita baca ni pula, Barra' bin Azib menceritakan keadaan mereka duduk depan Nabi, duduk dalam keadaan tetap. Ni ada. Sebab tu sebahagian besar syekh-syekh besar ni, tok-tok guru lah, sebahagiannya bila dia mengajar, dia jaga dari sudut adab. Maksudnya mengajar tu mungkin dalam kelas sambil mendidik adab di kalangan pelajar-pelajar lah. Dan saya rasa kalau sistem ni nak bawa ke masjid, tak sesuai lah. Bukan kata tak sesuai macam mana, maksudnya sebab ni rakau macam Syekh Nuruddin sendiri, dia kalau daurah dia biasanya hujung-hujung tahun habis semester di Al-Azhar tu, dia ada daurah dia lah, daurah kitab. Jadi kalau dia buat daurah tu di kalangan pelajar ni ramai, biasanya hak depan-depan ni kalau duduk tu duduk kerah begitu lah. Nak tukar bersaila pun tak boleh, dia marah. Dia kata adab duduk dalam majlis ilmu, mana tekankan dari sudut tu. Kita bila tahu dia tu macam tu apa semua syadid, jadi bila ada daurah-daurah dia tu masuk juga, tapi duduk ujung-ujung lah. Dia sedap duduk bersela belunjuk kaki ni, dia sedap sikit. Maksud sebahagian besar syekh-syekh ni dia tekan dari sudut ni. Ini disiplin para sahabat depan Nabi SAW. Tapi kalau buat kerah juga di masjid begitunya, hanya jemaah semua bukannya belasan tahun, sebahagiannya ada sakit lutut ke apa semua. Ya, dalam majlis ilmu ni mudah-mudahnya kita ambil kira beginilah. Di sana ada hadis Nabi kata, dalam banyak-banyak para malaikat ni dicipta oleh Allah, ada sejenis malaikat yang dipanggil sebagai malaikat peronda. Malaikat peronda. Dan malaikat ni ditugaskan oleh Allah, setiap hari dia ni raun kawasan dunia. Duk ronda kawasan dunia ni semata-mata mencari tempat-tempat majlis ilmu. Bila dia sampai tahu ada tempat majlis ilmu, maka malaikat ni berhenti dan dia ni ambil nama seorang-seorang hak duduk dalam majlis, ataupun dalam bahasa mudah kita sebut ambil gambar lah, dan bawa naik lapor kepada Allah Ta'ala, orang sekian-sekian waktu ni berada dalam majlis ilmu wahai Allah. Maka Allah Ta'ala kata ampunkan dosa-dosa orang ni, beri rahmatilah dia, kesianlah kepada dia. Jadi apa hak kita naknya dalam 24 jam hidup kita, kadang-kadang adalah waktu masa kita ni duduk dalam majlis ilmu. Maknanya malaikat ni mari ambil gambar, buat naik pada Allah Ta'ala tu, gambar kita ada. Tak apalah, duduk bersandar pun, tidur pun tak apa lagi lah. Tapi gambar kita ada. Hak tu kita naknya. Maksudnya tak apalah duduk macam-macam mana pun, yang penting ada dalam majlis ilmu. Kalau tak berkebetulan dengan ada kerja mustahak lah. Jadi kami duduk, kata Barra', bila kami duduk, kami tengok wa fi yadihi audun yang kutubihi fil ard. Di tangan Nabi SAW ni ada kayu. Nabi duk pegang kayu, dan Nabi pegang kayu di tangan dia ini, yang kutubihi fil ard. Nabi duk cucuk-cucuk tanah. Nabi duduk, kami duduk tengok Nabi ni di tangan dia ni ada kayu, dan kayu Nabi duk cucuk-cucuk tanah. Kata ulama, duduk orang yang seperti ni, duduk orang yang sedang memikirkan sesuatu perkara, bukan saja-saja. Macam kita jugalah, kadang-kadang orang ada kebun apa semua, masuk hutan apa semua, duduk atas batu, kadang-kadang ambil gating kayu duk main lukis tanah. Tak tahu lukis apa, tapi duk main lukis dah cocok-cocok tanah tu. Dia bukan duk saja-saja tu, sedang memikirkan suatu perkara. Duk fikir macam-macam lah. Ada kadang-kadang orang ni dia duduk masjid oleh kerana kapet tu kapet baru. Kadang-kadang dia nak fikir, dia duk main lukis kapet tu, korek bulu-bulu kapet tu. Duk main lukis begitu tu. Dia duduk buat begitu tu bukan saja-saja. Dia mungkin memikirkan sesuatu perkara. Jadi kata Barra' bin Azib, Nabi ni di tangan dia ada kayu tu, Nabi duk cucuk tanah. Kemudian selepas daripada tu fara'asahu faqala, kemudian Nabi angkat kepala dia
Lalu Nabi tengok kepada kami, lalu Nabi bersabda, "Ista'izu billahi min azabil qabr." Wahai kamu semua, minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada azab kubur, kata Nabi. Sebab baru lepas simpan jenazah di kalangan Ansar ni, duduk di kubur lagi, masih dalam keadaan muk kematian apa semua, maka Nabi pesan kepada kami, "Ista'izu billahi min azabil qabr." Wahai kamu semua, mintalah berlindung dengan Allah Ta'ala daripada azab kubur. Dan Nabi pesan dalam hal ni, kata Barra, Nabi ulang perkataan ni. Kata rawi hadis ni, marratain aw salasan. Nabi ulang perkataan tadi tu sebanyak 2 kali ataupun 3 kali. Kami tak pasti. Tapi Nabi ulang. Maka di sini bila kita lihat pada sunnah Nabi berdoa, Nabi ketika mana berdoa nak sesuatu perkara yang sangat-sangat Nabi memerlukan dalam keadaan berlaku, supaya berlaku dalam keadaan yang dekat, Nabi perlu sangat dan Nabi berasa mustahak sangat benda tu, kebiasaannya sunnah Nabi akan ulang doa tu sebanyak 3 kali. Menunjukkan apa-apa pesanan baginda, kalaulah benda tu sangat-sangat keperluan bagi diri umat dia, maka Nabi beri ulangan pada perkataan yang Nabi pesan. Maka dalam hadis ni, kata rawi hadis, Nabi sebut, "Ista'uzu billahi min azabil qabr." Wahai kamu semua, mintalah berlindung dengan Allah Ta'ala daripada azab kubur. Mintalah berlindung dengan Allah Ta'ala daripada azab kubur. Apa perlu Nabi ulang 2-3 kali di hadapan sahabat ni? Cukup hanya sekali je. Dan sahabat kita tahu apa hak Nabi sebut sentiasa mentaati Nabi SAW. Tapi bila Nabi ulang-ulang, menunjukkan ia adalah sesuatu perkara yang sangat penting. Macam kita juga lah. Kadang-kadang pergi jemput orang supaya mari ke rumah, ada kenduri, gigi sampai depan rumah, nak bagi kad jemputan, tengok-tengok mak ayah dia ni tak ada, keluar anak dia. Kita rasa tak berapa harap sangat, kadang-kadang 2-3 kali kita pesan, bagi tahu pada mak tu, mari ke rumah. Lepas tu kawan ni, insya-Allah pakcik, dia ambil kad, pesan pula, bagi tahu tu, jangan lupa tu. Lepas tu pakcik balik dululah, bagi salam, pusing, saung pula, bagi tahu tu, jangan lupa tu. Mana 2-3 kali. Budak ni tak reti ke? Reti, tapi kita peringat kerana sangat memerlukan dalam hal tu. Jadi Nabi bagi pesan dan Nabi ulang, minta berlindung dengan azab, minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada azab kubur. Itu yang pertama mengenai pesanan Nabi. Kemudian yang kedua, dalam hal ini sebenarnya dia satu keperluan dalam hidup kita, keperluan bagi hidup kita. Dalam hadis Bukhari yang biasa kita doa amal, bacaan doa selepas daripada baca tasyahud, sebelum bagi salam, dalam setiap kali kita sembahyang, diajar dan disunatkan kita membaca doa. Dan di antara dalam hadis yang Nabi ajar doa yang perlu kita baca, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar, yang fitnah dajjal apa semua itulah, yang biasa kita doa amal tu. Cuma dalam hadis tu mungkin kita amal bacaan, kita hanya sekadar nampak dari bentuk sunat dan pahala bila kita baca. Hak doa waktu tu, waktu tu, kerana disunatkan doa pada waktu tu dan dimakbulkan lah. Allahumma inni a'udzubika min azabil kubur. Ya Allah, ya Tuhanku, minta berlindung daripada azab kubur, azab neraka, fitnah dajjal apa semua. Tapi ada minta berlindung daripada azab kubur. Cuma kita duk baca tu, kita nampak kerana nak pahala yang lebih. Sebenarnya apa hak kita minta, itulah keperluan pada hidup kita. Sebab tu Nabi tekankan kena minta dengan Allah Ta'ala. Sebab kubur-kubur ni adalah mukaddimah perpindahan alam dalam hidup kita sebelum nak menuju ke hari akhirat dan sebelum nak ditentukan oleh Allah Ta'ala sama ada syurga ataupun ke neraka dalam hidup seseorang. Kuburlah yang mukaddimahnya. Dan disebut dalam hadis yang lain, kalaulah kita ni selamat pada kubur itu, maka tempat-tempat yang lain sehinggalah berjumpa dengan Allah, diadili syurga dan neraka, maka kita tempuh dalam keadaan yang senang, ditempuh dalam keadaan yang senang. Mana lebih ringanlah sedikit daripada apa yang digambarkan dalam Al-Quran apa semua. Maka untuk nak tahu keputusan yang mendatang itu, maka tengok pada alam kubur seseorang. Kalau mudah dia dalam keadaan kubur tu, alam kubur, maka mudahlah di tempat-tempat yang lain. Tapi kalau dah kubur ni teruk dah, stage yang pertama ni tak lulus dah,
bagaimana hari kebangkitan, hari di padang mahsyar, pengadilan di hadapan Allah Ta'ala yang sudah tentulah bila kubur ni tak luluh dah, maka sudah tentu tempat dia di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di awal-awal tempat perpindahan kita, dunia kita ni nak menuju hidup kita ke alam akhirat, kubur yang kita tepuhi dulu, Nabi suruh minta selamat dulu di sini. Selamat dulu di sini. Jadi Nabi pesan ista'uzu billahi min azabil qabr. Kemudian kata Bara' qala, Nabi bersabda lagi. Ada di sinilah Nabi bercerita. Nabi kata innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah. Apabila seseorang hamba di kalangan mukmin, seorang hamba yang baik, orang yang mentaati perintah Allah, orang mukmin, bila Allah Ta'ala nak putuskan hidup dia di dunia dan nak halakan hidup dia ni pula ke alam hari akhirat, maksudnya matilah. Tapi Nabi tak guna perkataan mati tu. Nabi guna Allah Ta'ala nak putus. Habis dah hidup di dunia ni, habis dah. Kemudian hidup kamu menuju ke alam hari akhirat pula. Mukaddimah yang perlu kamu tepuhi iaitu alam kubur ni. Jadi bila Allah Ta'ala nak ambil nyawa seseorang, nak putuskan hidup dia di dunia, nak menuju ke hari akhirat, lalu proses dia ialah nazala ilaihi malaikatun minas sama bidul wujuh wa ka'anna wujuhahum syam. Nabi kata ketika itu akan turunnya para malaikat. Para malaikat yang turun ni, wajah mereka ni bidul wujuh, putih berseri. Putih berseri ka'anna wujuhahum syam, laksana seperti mana mentari. Putih berseri. Para malaikat ni, malakul maut tak mari lagi. Bila mana nak mati seseorang, malaikat-malaikatnya akan turun semua, kata Nabi. Dan malaikat ni wajah dia putih berseri laksana seperti mana mentari. Ma'hum kafanu min akfanil jannah, dan bersama para malaikat ini, mereka ni turun bersama-sama dengan mereka iaitu kain kafan daripada syurga, kata Nabi. Malaikat ni bawa kain kafan untuk dibaluti ruh, nak diangkat balik pada Allah Ta'ala, dibaluti daripada kain kafan daripada syurga. Maksudnya kain kafan daripada syurga itu keistimewaan dia ni lembut lah. Lembut, dia tak kasar. Lembut. Kemudian wahanutu min hanutil jannah, dan malaikat ni juga bawa turun hanut ni pewangi daripada syurga, yang bau dia ni lebih harum daripada kasturi yang ada di atas muka bumi ni, untuk nak iringi nyawa ruh orang yang baik, orang yang mukmin, hak nak dicabut ni bersama mereka ni. Hatta yajlisu minhu maddal basar, begitu ramainya malaikat. Dalam hadis lain sebut malaikat-malaikat yang ramai yang putih berseri wajah mereka ni, dalam hadis lain sebut sebagai malaikat rahmat lah. Malaikat rahmat, kita duk sebut malaikat rahmat. Malaikat rahmat turun bersama dengan kain kafan daripada syurga, daripada pewangi daripada syurga, dan ramai mereka ni turun berselerak kedudukan mereka ni sehingga sejauh mata memandang. Daripada tempat yang nak dicabut nyawa, mereka ni duduk berselerak sehingga sejauh mata memandang. Bila mana mereka ni duduk, maka Nabi sebut summa yaji'u malakul maut alaihi salam. Kemudian ketika itulah datangnya malakul maut alaihi salam. Baru turun malakul maut ni. Malakul maut ni dalam bilangan malaikat yang kita hafal tu, apa dia nama dia? Israel. Israel. Dia main teka-teki ilmu basic-basic ni, kadang-kadang dia bukan tak boleh nak jawab. Taklah kita jahil sangat siapa tak ingat nama malaikat, ingat. Tapi bila orang tanya hak basic-basic ni, dia jadi tak ingat lama. Dia lupa. Israel. Dia orang ilmu-ilmu tinggi ni, kalau tanya hak basic-basic ni, kadang-kadang dia bukan tak boleh jawab, tapi dia kena fikir dulu. Sebab lama tak ingat. Kita tanya prof-prof, orang yang hok PhD, hok bahas dari sudut hukum-hukum besar. Tanya dia, ustaz, prof, sifat 20 ada berapa? Kadang-kadang terpanjang juga, dia bilang jari. Nak sebut bilang dulu, wujud, kidam, apa. Orang tanya dah sifat 20 ada berapa? 20 lah.
Sifat 20. Ada 20. Tapi ilmu-ilmu. Israel. Wallahu a'lam. Di dalam Al-Munawi dan begitu juga disebut oleh Ibnu Katsir dalam hadis-hadis yang sahih dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala tak sebut perkataan Israel kepada malakul maut. Bahkan Nabi sendiri dalam hadis-hadis yang sahih menggunakan perkataan malakul maut. Dah Israel kita tahu, dah kita hafal tu apa semua dalam senarai 10 nama malaikat tu, itu disebut daripada Israiliyat. Maksudnya di kalangan ahli kitab dulu-dulu dalam kitab mereka ni disebutlah malakul maut ni, kerana tugas mereka bertugas sejak zaman Nabi Adam AS lagi lah duk cabut nyawa kan. Jadi dalam kitab-kitab terdahulu apa semua ni dipanggil dengan panggilan Israel, maka dia menjadi Israiliyat, riwayat daripada ahli kitab dulu-dulu, turun-temurun orang ni dengar, orang tu dengar, orang ni dengar, sehinggalah ke zaman kita, maka digelar sebagai Israel. Adapun dalam Al-Munawi, Ibnu Katsir sendiri mengatakan dalam hadis-hadis yang sahih dalam Al-Quran, Allah Ta'ala tak pernah menggunakan perkataan Israel, melainkan Allah memanggil dengan panggilan malakul maut. Jadi dalam sahih-sahihnya malakul maut lah. Dia kalau nak panggil Israel salah ke? Tak salah, panggil lah. Dia tidaklah melibatkan ke sehingga batal amalan kita ataupun melibatkan hukum hakam dalam perbuatan kita tu, tidak. Nak panggil Israel, panggil. Cuma bila kita panggil Israel, orang tahulah Israel itu malakul maut. Dan kalau kita panggil malakul maut, malakul maut tu Israel, samalah lebih kurang. Cuma muka nakir ni kadang-kadang orang bertukar. Dia semangat baru jinak-jinak dengan agama, kadang-kadang semangat. Bila baru-baru lagi semangat, kadang-kadang nampak orang dia nak nasihat dah. Kadang-kadang dia kata kita ni dalam hidup jangan buat amal makruf saja. Muka nakir pun kena buat juga. Kita kata bukan muka nakir, buat cik nahi muka. Jalan dah tu muka nakir kata dia. Tak. Muka nakir malaikat, nahi muka lain. Dia bertukar. Dia orang kadang-kadang dia semangat dia tu lebih. Tak apalah, alhamdulillah dah. Semangat dia lebih ni tak boleh. Macam orang belajar bahasa Arab lah, baru-baru semangat belajar, kadang-kadang tak menguasai lagi bahasa Arab. Anak hantar pun bertukar lagi. Kadang-kadang jumpa ustaz nampak pakai piah. Assalamualaikum, mana nak pergi mana, kata dia. Dia silap, anak tu saya, hantar tu awak. Jadi pergi tanya orang, anak nak pergi mana. Kawan ni dengar, mana aku tahu nak pergi mana. Tapi semangat dia tu alhamdulillah lah, mujur lah. Baik. Jadi turunnya malakul maut. Bila turun malakul maut, hatta yajlisu inda ra'sihi, dengan malaikat rahmat yang begitu ramai duduk sejauh mata memandang, kemudian turunnya malakul maut, dan turun malakul maut itu duduk di sisi kepala orang yang nak dicabut nyawa tu. Maksudnya orang di sini orang yang baiklah, orang yang soleh. Bila duduk di sisi kepala, fayaqulu, lalu Nabi kata malaikat malakul maut ni akan menyeru dengan perkataan ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang baik, wahai ruh yang baik, ukhruji, keluar kamu, ila maghfiratin wa ridwanah, keluarlah kamu menuju keampunan daripada Allah dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Malakul maut tu suruh gitu. Saja tekan nak bayar malakul maut kan. Suruh keluar. Kerja dia ni potong nyawa orang. Kadang-kadang orang yang duduk kat flat-flat apa semua kan. Dia bil dia sewa rumah, kadang-kadang bil dia tak bayar, bil api. 2-3 bulan mari surat merah pun buat tak layan. Sampai satu masa mari staf TNB nak potong elektrik rumah, nak cabut meter. Kadang-kadang dia nak marah kot staf TNB cabut meter tu, potong elektrik. Dia kata kat anak dia ni geng-geng Israel lah ke ni, potong elektrik rumah orang. Syabah pun begitu juga. Potong meter dia panggil geng-geng malakul maut. Yang mu tak bayar bil, siapa suruh? Lepas tu duk gelar orang nak potong meter, duk gelar pada orang Israel lah malakul maut apa semua. Jadi tugas malakul maut kerja dia potong nyawa orang. Maka dia menyeru kepada orang yang baik ni dengan perkataan ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang baik, ruh yang baik, ukhruji, keluar,
keluar kamu supaya ila maghfiratin wa ridwanah, menuju keampunan daripada Allah dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila malaikat ni menyeru begitu, fataqala, Nabi bersabda, fatakhruju tasilu kama tasilul qatrah min fis siqa. Maka ruh orang yang baik ni bila diseru oleh malaikat maut begitu, dia akan keluar melalui bumbung ni, bumbung dia kepala ni akan keluar. Nabi kata kama tasilul qatrah min fis siqa. Begitu mudahnya keluar ruh orang yang baik ni, seperti mana air ni keluar daripada bekas dia. Dia kama tasilul qatrah min fis siqa ni dia zaman dulu bekas air bocong, air untuk simpan air perjalanan musafir ke apa semua ni, dia buat daripada kulit kambing dalam bentuk macam beg begitulah. Maka dia adalah tempat untuk dikeluar, tempat buat air tu, untuk keluar air tu. Jadi mudahnya Nabi bayangkan keluarnya ruh orang yang baik bila diseru oleh malaikat ni, oleh malakul maut, keluar ruh itu begitu mudah seperti mana air ni keluar daripada bekas air yang disimpan, yang dibuat daripada kulit kambing itu. Mudah-mudah kalau nak terjemah bahasa kita secara modernnya, kita tengok botol mineral tu lah. Buka botol air mineral tu, ambil gelas, tuang dalam gelas. Cara air tu mengalir masuk dalam gelas setelah kita tuang tu. Maka begitulah roh orang mukmin bila dicabut, diseru oleh malakul maut, dia keluar dalam keadaan yang mudah. Dalam keadaan yang mudah. Para ulama berbincang, adakah orang yang baik, orang mukmin apa semua ni, terutamanya orang yang mati syahid sendiri, oleh kerana dia ni orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala dan mudah nak dicabut nyawa dia, nyawa ni keluar dalam keadaan mudah, adakah dia tak merasai sakratul maut? Sebab hadis-hadis yang sebelum ni kita duk baca perihal sakratul maut, Nabi sendiri hadapi perkara tu, adakah dia tak sakit? Maka sebagian besar ulama mengatakan setiap orang akan merasai sakit sakratul maut. Semua orang akan merasai. Cuma oleh kerana dia ni orang yang baik, orang mukmin, orang yang taat pada perintah Allah, orang yang soleh, dicabut nyawa keluar dalam keadaan yang senang. Tapi sebelum nak dicabut itu, dia menghadapi sakratul maut, dan Nabi kata sakratul maut tetap dirasai oleh setiap orang dan dia ada mabuk dia. Hadis-hadis yang sebelum kita baca, Nabi kata orang yang menghadapi sakratul maut ni, ketika mana mata dia dah mula terpacak, dada dah mula berombak, sakit orang menghadapi sakratul maut sehingga waqsha'arral jid, kulit-kulit dia ni menggigil, kata Nabi. Sakit itu setiap orang akan hadapi perkara itu. Cuma sebahagian mengatakan, adakah sakit itu sama di antara orang ni, orang ni, orang ni? Sama. Sebahagian besar mengatakan tak akan sama. Tapi sakit berbeza pada setiap orang. Tapi sakit-sakit. Bahkan sehingga orang yang mati syahid sendiri, hak mahkamah tertinggi dah, berperang pada jalan Allah, menegak agama Allah, tiba-tiba dibunuh oleh kafir harbi, maka dikira sebagai mati syahid. Maka mulialah di sisi Allah orang ini. Bahkan di sana ada hadis orang yang mati syahid ni bila balik berjumpa dengan Allah, dia akan minta dengan Allah Ta'ala, wahai Allah, beri peluang kedua untuk hidup ke dunia, dengan tujuannya bila aku dapat hidup di dunia kali kedua ni, nak minta dengan Allah ni supaya takdirkan pula mati kali kedua dalam keadaan yang sama. Hadis tu nak menceritakan betapa nikmatnya orang yang mati syahid, sehingga dia merayu pada Allah kalau boleh berulang kali mati dalam keadaan yang sama pun tak apa, kerana terlalu nikmat. Terlalu nikmat. Walaupun secara zahir mata kita tengok begitu ngeri mayat dia, orang yang berperang kadang-kadang kena bunuh, kena pacu. Sayyidina Hamzah tu, pak saudara Nabi, dicicang mayat, kita nampak ngeri, kita dengar pun ngeri dah. Tapi hakikat orang yang mati syahid, dia minta dengan Allah nak mati berulang kali dengan keadaan yang sama, kerana terlalu nikmat. Adakah dia minta berulang kali nak mati dengan keadaan yang sama kerana terlalu nikmat mati dengan cara tu? Dia tak menghadapi sakratul maut, orang yang mati syahid ni, sehingga minta banyak kali. Maka para ulama mengatakan tetap merasai sakit walaupun dia ni mati dengan keadaan mati syahid. Cumanya ada di sana riwayat Nabi menyebut orang yang mati syahid ni
sakratul maut dia merasai seperti mana alamul qarsah. Alamul qarsah ni seperti mana dicubit-cubit. Cubit pun sakit. Kita duk bayang cubit ni, biasa cubit ni. Biasa tu sebab kita lupa dah, tak ingat sakit dia sebab lama tak kena. Kalau duk baru-baru kena ni ingat. Lama dah tak kena. Mungkin kecil-kecil dulu duk kena kat ayah kat mak tu. Tapi kalau seluruh tubuh serentak dicubit, maka sakit tetap merasai. Maka begitu keadaan orang yang mati syahid. Maka apatah lagi kepada orang yang mati dalam keadaan biasa. Nabi kata waqsha ar-raljid, sehingga menggigil kulit-kulit dia kerana sakit. Maksudnya sakratul maut tetap dirasai semua orang. Cuma waktu keluar roh seseorang itu maka berbezalah di antara orang yang baik dan orang yang tak baik. Maka orang yang mukmin ni Nabi sebut dalam hadis ni, waktu malakul maut seru begitu, maka mudahnya roh dia ni keluar, sama seperti mana air ni keluar daripada bekah dia. Air ni keluar daripada bekah dia. Kemudian selepas daripada tu, bila keluar roh ini, fayakhuzuha fa iza akhazaha, malaikat-malaikat yang disebut sebagai malaikat rahmat, hak bersih bersinar-sinar wajah dia tadi ni, malaikat ni tidak membiarkan sekejap pun, walaupun sekelip mata pun, roh ni bila keluar tak dibiarkan malakul maut ni pegang roh orang ni. Malaikat yang rahmat tadi, sebegitu ramai mari dengan kain kafan daripada syurga tadi, dia akan ambil roh orang ni, tak biarkan di tangan malakul maut. Ambil roh ni kemudian dibalut daripada kafan, dengan kafan daripada kain daripada syurga, kemudian dihiasi dengan bauan hanut daripada syurga, kemudian diangkat naik ke langit. Dan sepanjang perjalanan naik ke langit itu dihidu bauan yang sedap, bauan wangian yang sangat wangi oleh para malaikat yang bertugas sepanjang di antara bumi dan langit, sehingga mereka tertanya-tanya siapakah yang mati, siapakah yang meninggal. Lalu para malaikat menyebut dalam keadaan yang sangat lembut, orang yang meninggal ini adalah si Anu bin si Anu, si Anu bin si Anu. Sehinggalah dinaikkan sampailah ke langit yang pertama. Allah Ta'ala buka langit yang pertama, kemudian dinaikkan lagi sehinggalah sampai ke langit yang ketujuh, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Nabi kata Allah memerintahkan kepada para malaikat, uktubu kitaba abdi fi 'illiyyin, tulislah segala amalan-amalan hamba-Ku ini di dalam 'illiyyin. Tulis ke semua kebaikan-kebaikan dia di dalam 'illiyyin. Para ulama berbahas 'illiyyin ni apa dia? Sebahagian mengatakan 'illiyyin ni adalah sejenis buku yang dibuat oleh Allah untuk disimpan nama-nama orang yang baik. Sebahagian ulama kata 'illiyyin ni bukan buku. Di langit yang ketujuh Allah Ta'ala buat satu tempat yang dicadangkan oleh Allah ini, dibuat hanya untuk disimpan nama-nama orang yang baik je. Tak apalah buku ke tempat ke, tapi 'illiyyin ni adalah satu tempat yang disimpan nama-nama orang yang baik. Maka Allah Ta'ala perintah supaya bawa, tulis ke semua perbuatan-perbuatan dia yang baik ini di dalam 'illiyyin. Di dalam ini. Kereta Mercedes 292 lah, betul-betul. Ada kereta Mercedes 292. Kereta Mercedes 292 lampu tak tutup. Jadi nak tutup lampu kita kena berhenti lah. Sebab kebetulan 7 suku dah masuklah syuruk. Cumanya Allah Ta'ala suruh tulis, kemudian bila selesai tulis, Allah memerintahkan pulangkan balik roh ni. Pulanglah balik roh ni ke bumi dan masuk ke jasad dia. Kerana aku ciptakan dia daripada bumi, dan daripada bumi juga akan aku keluarkan dia suatu hari nanti, iaitu hari kebangkitan selepas ditiup sangkakala oleh malaikat, dijadikan hari kiamat, dibongkar balik. Dan apa yang terjadi selepas daripada tu, bila dihantar roh ini ke kubur, dari sana menunjukkan kehidupan di alam kubur ni ada. Sebahagian, walaupun sebahagian aliran mengingkari perkara ni,
Tapi perkara yang gaib Nabi sebut begitu, maka begitulah kita. Tak perlu nak takwil lah. Yang sebenarnya kubur ni tanah jasad untuk nak hilang busuk je. Hak berlaku pembalasan terhadap roh ke apa semua. Wallahu alam, kita ahli sunnah, perkara-perkara yang gaib Nabi sebut gitu begitulah, kita tak takwil dah macam mana. Tapi hakikat nak cerita alam kubur ni tetap ada. Sebab tu Nabi suruh bila kita lalu ke kawasan kubur diminta supaya bagi salam. Dan bila kita bagi salam, ahli kubur ni jawab, cuma kita tak dengar je. Hikmah lah, kalau kita dengar kita tak lalu pula esok. Main jawab assalamualaikum ya ahli kubur, kawan ni jawab ramai-ramai, esok tak mari dah. Jadi hikmah kita tak dengar, menunjukkan ada kehidupan di alam kubur. Kalau dah tak ada kehidupan di alam kubur, hanya roh diseksa di sisi Allah Ta'ala di tempat mana-mana, tak ada alam kubur, mana mungkin Nabi nak suruh pada umat buat perkara yang sia-sia, bagi salam pada orang yang tak ada. Ini menunjukkan ada kehidupan di alam kubur. Dan apa yang terjadi di alam kubur bagi orang mukmin yang meninggal ini dicerita oleh Rasulullah dalam hadis ni, kemudian dicerita pula orang yang jahat. Dan kita akan sambung pada kuliah yang akan datang lah. Jadi tak habis lagi hadis, panjang hadis ni, dia Nabi bercerita 5 line. Habis gantung situ dulu lah. Gantung siapa Allah Ta'ala perintah supaya tulis pada Ailiyin, pada satu buku, satu tempat dihimpunkan nama-nama orang yang baik. Kemudian diperintah supaya pulangkan balik roh ni ke bumi. Gantung situ. Maka sekadar tu, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.